Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Hafizi. Dan hari ini 16 Mac, hari Isnin, bermulanya minggu ketiga dalam bulan Mac, yang mana kita masih lagi membincangkan mengenai penularan wabak COVID-19. Hafizi. Dan untuk perkembangan semalam, kita nak recap banyak berita-berita yang menjadi tumpuan di media sosial dan sebagainya, dan ini antara berita yang menjadi tumpuan di laman web astroawani.com, di mana perkembangan COVID-19 kita akan bawakan banyak perkembangannya. Dan ini perkembangan kita nak kongsikan kepada anda semua. Semalam sahaja 190 kes baru dicatat. Jumlah terkini di Malaysia mereka yang positif COVID-19 adalah 428, dan itu merupakan rekod sehingga 12 tengah hari semalam. Dan ini merupakan satu angka yang tinggi. Ingat lagi semalam, Hafizi, kita baca angkanya adalah 238, 240 lebih kurang begitu. Dan hari ini, pagi ini nak naik lebih kurang 190 ini menjadikan 428 adalah satu angka yang membimbangkan juga. Dan menurut Menteri Kesihatan kita, Datuk Seri Dr. Adham Baba, kebanyakan kes baru yang dikenal pasti itu mempunyai kaitan dengan perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling. Dan dalam satu kenyataan, beliau berkata seramai 9 pesakit juga dilaporkan kini bergantung kepada mesin bantuan pernafasan dan ditempatkan di ICU. Dan KKM turut menyeru peserta perhimpunan tabligh menghubungi pejabat kesihatan daerah berhampiran untuk tindakan selanjutnya. Dan semalam juga kita membawakan berita mengenai lebih daripada 4,000 ahli Jemaah Tabligh yang menyertai perhimpunan di Masjid Seri Petaling telah pun dikenal pasti, dan 3,000 antara mereka itu telah pun membuat saringan ujian di seluruh Malaysia. Dan kita nak bersama juga dengan Encik Razak Cik, merupakan editor eksekutif di Astro Awani. Encik Razak, melihat kepada satu angka yang begitu besar sekali dan difahamkan Malaysia mencatatkan jumlah yang tertinggi di Asia Tenggara. Bagaimana dari segi orang ramai dah panik ni, Encik Razak? Okeylah, kan dari mula lagi kita kat sini dari bulan Disember, Januari, Februari, ini bulan Mac. Biarlah epidemik ke, endemik ke, pandemik ke, tapi kita jangan panik. Tetapi sudah tentu kalau kita fikirkan, ramailah yang memikirkan, okey, perkara sudah terjadi. Istimewa tabligh itu sudah pun berlalu. Nombor satu, adakah kita dapat mengambil itu sebagai satu pengajaran? Adakah kita akan menghalang apa-apa jenis perjumpaan? Sekarang ni lebih dari 200. Kalau kita tengok 200 tu kan, kalau masjid kita yang biasa ni lah, satu sah lebih kurang 100 orang, 100, dua sah maknanya dah 200. Jadi ini memberi implikasi kita sendiri kena memikirkan sebelum tindakan yang lebih tegas akan diambil. Saya tak suka guna perkataan yang bermula dengan capital L itu, tetapi akan tiba masanya. Jadi kita buat masa ini tindakan kita, mana-mana pun lah perhimpunan keagamaan ke, sosial ke, apa ke, kita sudah tengok apa yang boleh berlaku dan akan berlaku dan telah berlaku. Jadi tanggungjawab kita sendiri yang penting adalah beribu-ribu ya, kita nak buat saringan ini bukannya mudah. Jadi adakah kita ada kemampuan? Nanti kita akan dengarkan bagaimana langkah yang akan diambil kerajaan kita. Kita serahkan kepada kerajaan, kebijaksanaan kerajaan, tetapi kita sendiri membantu. Jadi janganlah kita menimbulkan masalah dengan mana-mana. Saya dengar pada hujung minggu ramai juga yang mengambil tindakan majlis perkahwinan dibatalkan. Akad nikah tu berjalan tetapi majlis reception tu dibatalkan. Jadi itu adalah perkara yang boleh dilakukan masing-masing at the local level. Itu antara kita lihat tanggungjawab yang dimainkan oleh rakyat Malaysia dalam di tengah-tengah penularan COVID-19 ini. Dalam masa yang sama, bila kita tengok kluster perhimpunan tabligh itu, jumlah sebenarnya masih lagi samar-samar antara 14,000 ataupun 16,000. Warga negara mana yang terlibat, berapa negara, kita masih lagi tidak dapat angka yang sebenar. Kalau kita nak tengok dalam beberapa hari perkembangannya ini setakat ini. Dan dalam masa yang sama, kita juga dimaklumkan bahawa ada satu mesyuarat khas bersama Perdana Menteri yang akan diadakan hari ini, yang mana Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Pertahanan juga. Dan kata beliau, pertemuan tersebut adalah bagi membincangkan langkah seterusnya dalam menangani wabak ini selepas angka positif COVID-19 melonjak kepada 428. Dan kita nak dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Dr. Adham ni.
Dan yang terkini ialah besok saya akan bersama dengan Perdana Menteri dengan Kementerian Pertahanan untuk mengadakan satu perjumpaan ataupun meeting untuk menentukan next move yang kita perlu laksanakan. Thank you. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Dr. Adham Baba. Cik Razak, kalau kita tengok malam tadi di Twitter penuh mengatakan bahawa mengapa bila ada angka tu tinggi tu dah dicatatkan, mengapa menunggu sehingga hari Isnin untuk adakan mesyuarat, tidak malam tadi juga. Itu antara gesaan-gesaan rakyat. Tetapi kita nampak masih lagi tenang di peranan-peranan yang dimainkan dan oleh ada kementerian. juga tweet-tweet nakal mengatakan langkah Sheraton boleh pula buat pada hari Ahad perjumpaannya. Kenapa tidak disegerakan dari segi mesyuarat itu? Itulah tugas dan tanggungjawab dan bebanan yang dihadapi lah mereka yang ingin membarisi kabinet. Nak sangat ini dia kabinet. Jadi bila dah dapat, tapi kalau kita fikirkan apa yang berlaku adalah Angkatan Tentera akan terlibat. Jadi ini memberi satu gambaran ramai yang degil di luar. Kenapa masih keluar ramai-ramai? Tapi apa yang perlu adalah kita sendiri, kabinet inilah kita nak dapatkan satu kenyataan yang tegas dan teguh. Janganlah kita kata okey nak salamlah. Jangan salam. Jadi itulah satu cara yang paling basic, paling mudah. Mengapa kita tidak mengambil tindakan yang tegas? Kita tak maulah pepatah mengatakan dah terhantuk baru nak tengadah. Negara lain sudah menunjukkan cara-caranya bagaimana untuk menangani masalah ini. Ikut sahaja. Jadi mungkinlah kita fikir mereka itu adalah negara komunis. Tetapi kalau kita tengok Itali sendiri, Spain, UK semua menceritakan bagaimana langkah-langkah yang begitu ketat perlu diambil. Perkataan L itu akan digunakan. Saya rasa sooner rather than later. Dan dalam masa yang sama kalau kita nak lihat dari segi melihat kepada jumlah yang agak membimbangkan, semalam saja 190 kes dicatatkan dan ada juga pihak yang bertanggungjawab, ada yang tangan-tangan gatal orang kata, sanggup menyebarkan berita-berita palsu. Jadi kita nak betulkan berita palsu yang tersebar di media sosial dan juga melalui aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Ini kita nak kongsikan kepada anda semua, iaitu mengenai infografik tular lockdown pada hari ini. Menteri Kesihatan menafikan infografik berkenaan dan katanya melalui infografik yang tular, yang palsu ini, Malaysia akan dikenakan perintah sekatan pergerakan masuk dan keluar ataupun lockdown ekoran penularan COVID-19 ini. Namun Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dalam sebuah hantaran menerusi akaun Facebook rasminya berkata, penyebaran infografik mengenai lockdown di negara itu adalah palsu dan tiada sebarang perintah lockdown buat masa ini, dan beliau memohon untuk menghentikan penyebaran kabar palsu seperti itu. Dan inilah capital L-nya, iaitu lockdown. Dan dalam masa yang sama, KKM juga ada mengeluarkan satu kenyataan berkata bahawa perkataan lockdown masih belum sesuai untuk digunakan. Majlis Keselamatan Negara menegaskan bahawa menggunakan perkataan lockdown masih belum sesuai berikutan penularan COVID-19 di Malaysia ni. Dan dalam satu kenyataan balas di laman Twitter rasmi, KKM memaklumkan perkataan tersebut boleh mencetuskan rasa panik dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini sekaligus menafikan dakwaan bahawa akan berlaku pelaksanaan lockdown di negara pada Isnin. Sebaliknya, yang kalau kita boleh lihat di visual sekarang, bukan menggunakan lockdown, menggunakan perkataan COVID-19 hour, yang mana memerlukan 8 hingga 10 malam momen untuk solidariti, yang mana elakkan berada di tempat awam, berada di rumah masing-masing dan banyakkan berdoa dan beribadat. Social distance juga jangan dilupakan, iaitu berjauhan tapi kita bersama. Cik Razak, kalau kita lihat ni, tak nak menggunakan perkataan lockdown tapi menggunakan COVID-19 hours, yang mana memerlukan dalam masa 2 jam. Nampak gaya kita akan menjadi negara pertama yang menggunakan pendekatan yang ini. Baiklah, ini uniquely Malaysian ya, tak apa. Sebab kerajaan bertanggungjawab, mereka ada cara-cara mereka sendiri. Tetapi kita sebagai individu lah, kita tengok bagaimana apa yang sudah berlaku di luar negara. Negara-negara yang macam New Zealand, baru ada 6 kes. Tetapi mereka mengambil tindakan
rakyat mereka yang datang melalui airport ataupun ports of entry akan diminta supaya self quarantine, self isolation untuk 14 hari. Okey, kita jangan guna perkataan L itu. Ini bermakna diri kita sendiri dalam masa 14 hari itu, 2 minggu itu menentukan bahawa kita sihat. Kita tidak membawa apa-apa wabak. Jadi biarlah apa pun dipanggil benda Allah ini, tetapi kita sendiri jangan, kalau kesihatan kita belum ditentukan lagi, janganlah kita mengambil satu usaha di mana mungkin menyebabkan orang lain berada di dalam danger. Dan kalau kita lihat paparan muka hadapan akhbar New Straits Times juga sangat menarik pada hari Isnin ni, iaitu lockdown tanda soal. Yang mana kalau kita boleh tengok the latest COVID-19 numbers tell a frightening story. Voices are calling out for a lockdown, but some experts say it will cause widespread panic and economic damage. Okey, itu antara kesan-kesan yang kita dapat saksikan jika penguatkuasaan lockdown ini ditekankan. Tapi melihat kepada di China, iaitu mereka membuat ataupun menguatkuasakan lockdown di Wuhan sebagai contohnya, sekarang kita dapat saksikan dari segi jumlah mereka yang dijangkiti itu semakin berkurangan. Dan ramai yang mengatakan di China itu mereka ingin mengetahui apakah antara rahsia-rahsia mereka dalam menangani penularan COVID-19 ini. Adakah kita melihat lockdown ini cara terbaik untuk kita menyekat penularan COVID-19 ini, Zazak? Itulah bila kita mencari yang terbaik lah. Tiap-tiap negara ada usaha mereka sendiri. Kita memberi kepercayaan kepada barisan kabinet kita yang ada sekarang. Apa yang perlu adalah satu tindakan yang tegas. Kalau kita nak menghalang rakyat daripada keluar, sekarang tu musim cuti. Okey, cuti ni nak buat apa? Adakah semua orang boleh dengan senang wenang keluar ramai-ramai, ada pesta? Itu saya rasa sesiapa pun sekarang yang menganjur pesta akan memikir dua kali, sebab menteri sendiri sudah mengeluarkan kenyataan bahawa mana-mana perhimpunan yang lebih daripada 250 orang. Kalau lebih kita tengok daripada 50 sekarang. 50 sekarang bermakna kalau satu office itulah ada 100 orang pekerja, maknanya separuh daripada office itu hari ini tidak perlu datang kerja. Sebagaimana saya rasa kita dapat berita dari kawan kita di Twin Tower mengatakan bahawa mereka sendiri menjalankan satu usaha di mana anggota-anggota yang tidak perlu datang kerja boleh bekerja dari rumah, tetapi supaya bisnes berjalan seperti biasa, maknanya mereka ada staggered system. Ada yang hari ini separuh bekerja di office, separuh bekerja di rumah. Esok pula bergilir-gilir. Jadi itu cara mereka sendiri untuk melakukannya. Bila ada sesuatu tindakan yang tegas sudah diambil, war-warkan supaya menjadi contoh, dan sudah tentu kita sekiranya berlaku perkara-perkara yang mengejut pada sistem kita, tidak menjadi satu perkara yang mengejut menyebabkan orang pun tersentak. Jadi bolehlah kita menghadapi perkara itu dengan knowledge dan persediaan yang lengkap. Bercakap mengenai perhimpunan ramai ini, kita dikejutkan dengan apa yang telah berlaku selepas kluster perhimpunan tabligh, dan sekarang juga penganut Hindu yang menyertai masi magam dinasihatkan jalani pemeriksaan, dan ini yang dikatakan yang dinasihatkan oleh Malaysia Hindu Sanggam MHS yang menasihati penganut yang menghadiri sambutan keagamaan masi magam di Teluk Bahang, Pulau Pinang pada Jumaat lalu untuk menjalani pemeriksaan kesihatan bagi mencegah COVID-19. Presidennya Datuk RS Mohan Shah berkata, meskipun setakat ini belum ada penganut yang menghadiri upacara itu disahkan positif wabak itu, namun mereka dinasihati untuk berbuat demikian sebagai langkah pencegahan awal. Dan katanya ia sebenarnya bukan untuk mencetuskan panik, tapi adalah baik mengambil langkah berjaga-jaga, dan difahamkan pada Jumaat lalu kira-kira 30,000 penganut India dilaporkan menghadiri perarakan tahunan yang membawa patung Dewi Sri Singamuga Kaliaman ke laut. Dan itu yang berlaku di Pulau Pinang. Jadi diharapkan untuk mereka tampil memberikan kerjasama, membuat check-up dan sebagainya untuk kita mengelakkan daripada tercetus penularan ini. Cik Razak, sedikit saja sebelum kita pergi berhenti berehat.
masih ada lagi ramai yang tidak memahami bahawa acara keagamaan perlu dihentikan, ditangguhkan buat sementara ketika ini. Apa pun saya sedih lah. Saya tengok, saya selalu compare lah the one-upmanship dengan apa yang berlaku di Singapura sekarang ni. Satu masa dulu, minggu lepas mereka jauh ke hadapan daripada kita dari segi kes penularan. Sekarang kita lebih ke hadapan. Jadi kita belajarlah apa yang dilakukan oleh Singapura. Baik agama Islam, baik agama Hindu, baik agama Kristian, sama saja tindakan yang diambil supaya tiada mana-mana agama yang rasa terpinggir. Jadi perlulah kita ada satu understanding bahawa perjumpaan lebih daripada 50 orang dihentikan. Dan apa yang terbaik bagi mereka yang menyertai masi magam pada Jumaat lalu, anda perlu self quarantine untuk 14 hari. Tengok ada tanda-tanda ke tidak. Kalau ada tanda-tanda, cepat-cepatlah pergi adakan saringan COVID-19 itu. Dan kita nak bawakan juga perkembangan mengenai di luar negara mengenai COVID-19 ini, tapi kita berehat dulu seketika. Balik selepas ini. Hai, bertemu lagi kita dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan Hafizi dan juga eksekutif editor kita Cik Razak. Dan di blok kedua ini kita akan bawakan perkembangan ataupun angka-angka terkini COVID-19, COVID-19 di luar negara. Pertamanya di Singapura. Kalau kita boleh lihat, Singapura sekarang mencatat 14 kes baru, 105 pesakit pulih. Tapi sebelum tu, ini adalah kita nak berkongsikan kepada anda statistik di seluruh dunia di mana 156,162 kes dilaporkan di seluruh dunia dan China masih lagi mengekalkan pada ranking pertama mereka yang disahkan menjangkiti coronavirus ini, dan dengan bilangan 81,048, jumlah kematian 3,204. Manakala Itali yang merupakan negara yang terjejas di benua Eropah dengan jumlah 21,157, jumlah kematian 1,441. Dan Malaysia nampaknya dalam ranking ke-11 saya dapat saksikan dengan 238 ini adalah yang sebelum ini. Ini nampaknya pada sehari lepas sebelum ke-12. Ya, tapi kalau kita boleh lihat kan, angka kematian itu 3 negara, China, Itali dan Iran. China saja 3,000 lebih, Itali 1,441 dan Iran 514. Sangat tinggi angka kematian itu dan pastinya kita tidak mahu ia terjadi di Malaysia. Apapun seperti saya bawakan tadi mengenai di Singapura, ya? Di Singapura juga angka kematian di Singapura saja telah meningkat, ya Fizi. Dan angka kematian di Singapura, angka mereka yang dijangkiti virus COVID-19 di Singapura nampaknya ditambah lagi dengan 14 kes, iaitu menurut MOH di Singapura, 2 adalah sebahagian daripada kluster yang babitkan Majlis Makan Malam persendirian di SAFRA Jurong pada 15 Februari dan 3 dikaitkan dengan kes sebelum ini, manakala 9 lagi merupakan kes import. Dan bagi kes yang dicatat pada hari ini, tiada rakyat Malaysia terlibat dan tiada kes positif yang dikaitkan dengan perhimpunan massa di sebuah masjid di Malaysia. Dan kita juga ingin membawakan di perkembangan di Thailand, iaitu 32 kes dicatatkan, kes baru semalam, jumlah tertinggi dalam sehari setakat ini. Dan Thailand mencatatkan 32 kes baru COVID-19 yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak penularan virus itu pada Januari, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara tersebut adalah setakat ini adalah 114 kes. Dan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan Awam Thailand berkata 9 kes baru membabitkan individu yang berkunjung ke Stadium Tinju Lumpini dan Stadium Muay Thai Raja Damnen di Bangkok, manakala 8 mengunjungi tempat-tempat hiburan. Kalau kita nampak masih lagi, walaupun di luar negara telah banyak dikabarkan dengan berita-berita begini, Cik Razak, tapi kita tengok Thailand, Singapura, punca kesnya adalah daripada menyertai mengunjungi tempat-tempat yang ramai orang. Stadium di Bangkok ni pula tempat-tempat hiburan, 2 stadium menyebabkan kesnya naik. Sukan satu, tapi saya nak betulkan kenyataan. Singapore has not had
a death caused by the virus as of yet. Jadi kita betulkan kenyataan itu, nanti ada pula jadi sedikit friction. Jadi apa yang berlaku adalah dari segi pertandingan sukan. Kalau kita tengok banyak negara di Eropah dan juga di Amerika, sukan itu adalah di mana kalau sukan satu stadium 100,000 penonton. Jadi banyak sukan yang berjalan tanpa pemain. Tetapi nombor satu, sukan itu kenapa masih berjalan? Dalam padang tu ada 11 orang campur 11 campur official. Jadi kalau kita tengok berita terkini, Wayne Rooney sendiri mengatakan, adakah disebabkan bola sepak ini sebab sukan bola sepak yang masih berjalan, sukan lain banyak yang dihentikan. Wayne Rooney mengatakan, adakah kami ni sebagai pemain bola sepak, sebab game itu adalah paling popular, banyak sponsorship, kami ni guinea pig, jadi tikus makmal. Sebab nak tengok berapa jauh perkara ini dapat sukan itu dapat berjalan lancar, taklah lancar selancar-lancarnya seperti dulu, tetapi mereka dijadikan satu test case bagaimana sekiranya sukan itu berjalan, berapa jauh boleh kita lakukan sampai habis season ke tidak. Kalau kita tengok peminat-peminat bola sepak, ramai yang memikirkan tahun ini EPL siapa nak jadi juara. Sebab saya rasa ada beberapa minggu lagi hingga bulan Mei sebelum season tamat, adakah pasukan yang mengumpul mata tertinggi sekarang akan declare as champion. Jadi ini menjadi satu isu lagi. Kalau tak ada pertandingan bola di atas padang, ada pertandingan pula percaturan di kalangan peminat-peminat di luar padang. Dan kita juga kalau cakap pasal sukan, Cik Razak, Olimpik Tokyo akan diadakan Julai ini dan masih lagi berkira-kira tertanya-tanya mengenai status itu, sebab Jepun pun antara negara yang melakukan ataupun mempunyai angka tertinggi ni. Tengok tak internet meme sekarang ni, selalunya logo Olimpik tu kan 5 bulatan tu kan bercantuman kan. Sekarang ada yang nakal pula, dia jarakkan. Jadi social distance. Itu menunjukkan kepekaan mereka yang tahu apa yang perlu dilakukan. Jadi kalau kita tengok Jepun ni, saya pun heranlah kenapa mereka begitu optimistik. Tetapi kita fikirlah, sukan Olimpik ni bukannya satu negara saja yang terlibat dari segi sponsorship. Jadi adakah sama nanti beberapa bulan lagi, 3-4 bulan lagi, COVID ini akan reda? Kalau kita tengok, ramai expert mengatakan, ada yang mengatakan Spring 2021 baru reda. Lagi 12 bulan. Jadi saya rasalah, kalau saya betting man, saya tahu mana saya nak bet lah. Itu sukan lain lah, bukan sukan Olimpik. Jadi apa yang terjadi sekarang, mereka yang ada event yang besar-besar terpaksa memikirkan sekiranya untuk mengambil tindakan awal supaya bila tiba masanya, kalau tengok over the weekend, Australian GP di Melbourne menyebabkan ramai at the last minute, hari Jumaat baru diberikan keputusan bahawa Australian GP itu dibatalkan. Marahlah peminat-peminat Formula 1 GP. Kalau kita tengok peminat-peminat Formula 1 GP, pada awal tahun mereka akan bercuti di Eropah, datang ke Australia, berbelanja begitu tinggi sekali. Kalau kita tengok pada race day Sunday, ada 100,000 orang penonton dari merata dunia. Mereka dah sampai Australia. Mengapakah badan yang bertindak menganjurkan Australian GP itu tidak mengambil tindakan lebih awal? Jadi mereka sampai hari ini, adakah mereka akan memikirkan cara, adakah Australian GP itu akan postpone atau apa? Sebab seterusnya lebih lagi, ada lagi the season masih panjang lagi. Adakah dalam masa 2 minggu lagi the Formula Circus itu akan terus menjelajah seluruh dunia. Jadi itu perlu information yang tepat dan cepat. Baik. Bukan saja sektor sukan, sektor ekonomi pastinya, sektor pelancongan, itu antara kesan-kesan akibat COVID-19 seluruh dunia. Dan kalau kita bercerita mengenai dunia ini, Itali tadi dah mencatatkan angka tertinggi juga di luar China, yang mana kita juga nak bawakan nasib rakyat Malaysia. Ya, betul. 323 rakyat Malaysia di Itali selamat. Dan ini kata Duta Malaysia yang mengesahkan bahawa kesemua rakyat Malaysia yang berada di negara itu berada dalam keadaan selamat dan sentiasa di bawah pemantauan. Duta Besar Malaysia ke Itali, Datuk Abdul Malik Melvin Castellino, berkata pihaknya sudah mengenal pasti kedudukan rakyat Malaysia di negara itu dalam usaha untuk membawa pulang mereka. Dan pihak Kedutaan Malaysia di Itali turut menubuhkan task force bersama Kedutaan Besar Malaysia,
polisi bagi menguruskan proses evakuasi tersebut dan katanya mereka telah pun mengenal pasti kedudukan rakyat Malaysia iaitu seramai 323 kesemuanya yang berada di Itali dan sedang pun mendapatkan maklumat lanjut berhubung ahli keluarga mereka dan kebanyakan mereka terdiri daripada golongan yang bekerja dan telah pun menetap di Itali selain mempunyai keluarga daripada rakyat Itali sendiri. Dan juga kita membawa perkembangan di Indonesia iaitu Presiden Indonesia Jemaah Menteri akan menjalani pemeriksaan kesihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut menjalani pemeriksaan kesihatan berkaitan COVID-19 bersama seluruh jemaah menterinya susulan seorang menteri Indonesia disahkan positif COVID-19 itu. Dan semalam Menteri Perhubungan Pengangkutan Budi Karya Sumadi itu telah kita bawakan disah positif COVID-19 dan Jokowi akan telah menjalani pemeriksaan itu pada Ahad lah. Kiranya jurucakap pemerintah Indonesia berkata, Ahmad Yuranto berkata 21 kes lagi baru virus itu dikesan semalam berbanding 96 kes pada Sabtu, menjadikan jumlah kes COVID-19 di Indonesia meningkat kepada 117 kes. Cik Razak, sedikit saja bagaimana Cik Razak melihat gerakan daripada Presiden dan juga pemimpin tertinggi di Indonesia virus ni tak kenal presiden ke rakyat biasa ke rakyat marhain. Kalau kita tengok over the weekend Bolsonaro dengan Donald Trump. Nombor satu, Bolsonaro pada hari Jumaat dengar kabar bahawa seorang pegawainya test yang dilakukan pada dirinya adalah positif. Tapi beberapa jam kemudian anaknya mengatakan second sample negatif. Oh, ini macam Olimpik atlet pula ada sampel A, sampel B. Jadi Bolsonaro negatif. Kemudian yang kita nantikan Donald Trump sendiri. Jadi sudah begitu lama Donald Trump mengatakan bahawa dia adalah germaphobe. Dia takkan kena jatuh sakit. Jadi amat dinantikan. Donald Trump pun negatif. Jadi dunia boleh rehat sekejap lah. Dan apapun itu yang kita boleh bawakan pada jam ini mengenai apa perkembangan COVID-19, tapi kita akan bawakan lebih banyak lagi mengenai berita-berita dari dalam dan luar negara bersama Hakim Rahman yang sudah pun bersedia. Hakim, apa ceritanya di Buletin Awal ni? Terima kasih Gigi dan juga Hafizi. Seperti biasa, Buletin Awal ini akan melihat kepada beberapa perkara. Antaranya selain daripada bagaimana dunia berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan juga untuk kita mengingati ataupun menyelusuri kembali insiden berdarah di Christchurch setahun yang lalu. Baik, terima kasih Hakim. Segap bergaya nampaknya. Sudah menantikan, penonton dah menantikan Hakim nak baca selepas ini. Dan kita juga mungkin ada sedikit lagi satu perkongsian kita nak kongsi kepada anda semua mengenai New Zealand. Apa ceritanya ni, Cik Azhar? Henti tabiat tradisi Kiwi elak cium cara hongi. Kalau hongi, kalau tengok New Zealand ada haka, ada hongi. Hongi ni kalau dua orang bertemu, dia belaga hidung. Jadi Jacinda Ardern, Perdana Menterinya mengambil langkah praktikal, no more hongi buat masa sekarang ini. So janganlah belaga hidung. Betul. Kita pun ada bawakan semalam elakkan bersalaman dan juga kalau anda tengok Twitter KKM sendiri banyak tips-tips yang diberikan mengenai cara salam dan juga bagaimana anda sebagai seorang pemandu Grab ke pemandu e-hailing untuk membersihkan, mensanitasikan semula ruang kereta anda. Betul. Itu. Dan itu saja perkembangan yang kita sempat bawakan bersama anda dalam kita ingin melihat isu COVID-19 ini. Dan apapun kita ucap terima kasih kepada Cik Razak atas perkongsian, atas pendapat sebentar tadi. Dan dengan itu saya Hafiz Rosli dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.